اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني لا خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang hadirin hadirat para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang mengkehendaki mempertemukan kita pada malam ini di dalam rumah Allah. Diharapkan pada hadirin hadirat, para tetamu Allah dan Rasul sekalian di dalam rahmat dan ridha Allah, diberi kesihatan, keafiatan yang sempurna untuk ibadah. Baik, insya-Allah sama-sama kita memperbetulkan qasad dan niat kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah membukakan kepada kita pintu-pintu ilmu yang bermanfaat serta diberi taufik untuk beramal dengan segala ilmu yang diberi faham oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, sambungan kitab kita. Imam Kitab Faridatun Faraid. Betul. Tajuk bermula iman itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kitab sama. La quwwata illa billah. Bermula iman itu membenar hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula iman itu. Jadi yang pakai kitab Jawi, yang pakai kitab Rumi, boleh tengok muka surat 12 lah. Kalau edisi kitab saya muka surat 12. Bermula iman itu. Jadi malam ni insya-Allah musannif nak memperkenalkan kepada kita apa yang dikehendaki dengan iman. Apa perbezaan di antara iman dan Islam? Adapun Islam itu, kata musannif dulu, Islam itu bermaksud amalan zahir. Apa yang dilaksanakan oleh umat Islam pada zahir, apa yang diperintahkan oleh Allah ke atas diri kita. Sama ada membuat sesuatu perkara yang wajib ataupun yang sunat, ataupun meninggalkan sesuatu perkara yang haram atau makruh. Contohnya seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, itu bermaksud Islam. Islam itu bermaksud amalan zahir. Jadi pendek kata ni, Islam ni kita boleh tengok dengan mata. Bila kita tengok seseorang itu sembahyang, puasa dan sebagainya, maka zahirlah tanda-tanda Islam pada seseorang. Ataupun dia mengucapkan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka zahirlah dia seorang muslim, itu Islam. Adapun iman, adapun iman ini adalah suatu perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Kerana iman itu bermaksud membenar, bermula iman itu membenar hati, yakni membenar oleh hati, membenar oleh hati seseorang hamba itu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap sesuatu yang mendatang ia. Jadi apa-apa sahaja perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkara yang dapat dilihat dengan mata kepala ataupun perkara-perkara yang gaib yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati mereka itu yang dikatakan beriman tadi menyungguhkan, membenarkan. Ataupun dalam erti kata lain, hatinya setuju dengan apa sahaja perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada zahirnya tidak melaksanakan, walaupun zahirnya tidak melaksanakan, zahirnya tidak melaksanakan solat, zahirnya tidak melaksanakan puasa, zahirnya tidak menutup aurat, malah zahirnya melakukan maksiat, tetapi apabila hatinya membenarkan, hatinya menyungguhkan perkara-perkara yang dibawa oleh Nabi SAW itu, maka dia dikatakan orang yang beriman. Dia tak solat tapi hatinya membenarkan hukum solat, dia tak puasa tapi hatinya menyungguhkan hukum puasa, dia minum arak contohnya, dia minum arak tapi hatinya membenarkan bahawa minum arak itu hukumnya haram, judi itu haram, zina itu haram, dedah aurat itu haram, tetapi hatinya menyungguhkan, hatinya menyungguhkan, walaupun dia buat maksiat tapi hatinya menyungguhkan bahawasanya minum arak itu haram. Dia tahu perbuatan dia minum arak itu haram, dia tahu perbuatan zina itu haram, dia tahu perbuatan berjudi itu haram, dia mengetahui bahagian hatinya membenarkan solat 5 waktu itu wajib, maka ini dipanggil orang yang beriman. Tetapi dipanggil apa? Mukmin yang asi. Orang mukmin, orang beriman yang berdosa. Kenapa dikata beriman? Kerana hatinya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kenapa pula berdosa? Berdosa kerana tidak melaksanakan tadi. Ada pun seseorang yang meninggalkan solat contohnya, serta hatinya tidak membenarkan hukum solat. Dia kata dia tak solat. Kenapa? Kalau ditanya kenapa tak solat, kerana hatinya tidak percaya dengan hukum solat. Kenapa tak berpuasa? Kerana hatinya tidak percaya dengan hukum puasa. Maka di situ kufurlah, tidak beriman lah. Jadi faham di sini tidak semestinya seseorang itu yang menunaikan solat 5 waktu, berpuasa di dalam bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji, umrah dan sebagainya, dia orang yang beriman kepada Allah. Kerana iman dan Islam tadi beza. Walaupun zahirnya menunaikan solat contohnya, walaupun zahirnya menunaikan puasa, tetapi hatinya, contoh hatinya meragui Al-Quran, hatinya meragui Allah, hatinya meragui apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hati, diam-diam, secara diam-diam hatinya tidak percaya dengan Al-Quran sepenuhnya, tapi solat, tapi puasa, tapi haji umrah, adakah dia dipanggil orang yang beriman? Jawabnya tidak. Inilah yang dimaksudkan dengan munafik. Orang kafir munafik. Apa kafir munafik? Orang yang zahirnya bertingkah laku seperti orang yang beriman, walhal hatinya tidak yakin, tidak percaya dengan segala perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Maka hati-hati, jangan kita tergolong dalam golongan yang sebegini. Jadi jangan kita tertipu dengan amalan zahir, walhal hatinya berbelah bagi, contohnya dengan Al-Quran. Dia solat. Sebab maksud iman itu apa? Mempercayai segala perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW, bukan mempercayai sebahagian.
Bukan hatinya mempercayai sebahagian, sebahagiannya hatinya terima, sebahagian hatinya tolak, sebahagian apa yang Nabi ajar diterima, sebahagian yang Nabi sampaikan dipertikaikan, dia tak setuju. Hati maksud iman ni hati tuan-tuan, jangan salah faham. Tapi solat, tak tinggal solat 5 waktu, malam-malam bangun bertahajud, waktu haji pergi haji, waktu umrah pergi umrah, tapi hatinya tidak mempercayai, tidak terima segala perkara. Faham baik-baik? Itu pentingnya definisi takrif tu, kita kena faham baik-baik. Membenarkan oleh hati sekalian perkara, bukan mempercayai hati, menerima hati sebahagian. Maknanya seandainya dia seorang yang solat, puasa, haji, umrah, tutup aurat dan sebagainya, walhal hatinya tidak beriman dengan semua, bahkan hatinya hanya beriman dengan sebahagian. Mana-mana hukum hakam yang dipersetujui dengan nafsu, dia iakan, dia setuju. Mana hukum hakam Allah yang tidak setuju dengan hawa nafsunya, maka dia tolak, dipertikaikan, dia tak setuju. Maka orang yang macam ni dipanggil kafir munafik. Kafir munafik. Tapi siapa yang tahu dia ni kafir munafik? Hanya Allah saja yang tahu. Kita orang awam ni, kita ni tengok zahir. Tengok zahir dia sembahyang, dia puasa, tengok zahir dia mengucap 2 kalimah syahadat, maka wajiblah kita yakin, wajiblah kita sangka baik kepada dia bahawa dia orang Islam. Tapi dia tak boleh lari dengan Allah. Atas dunia dia selamat. Golongan yang macam ni atas dunia dia selamat. Jadi kalau orang yang macam ni matinya wajiblah ditajhizkan seperti mana biasa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, ditanam di tanah perkuburan orang Islam. Adapun hakikat rohnya itu adalah rohnya itu diterima sebagai, dikembalikan kepada Allah sebagai roh orang yang kafir, yang tidak beriman dengan Allah. Itu namanya kafir munafik. Kafir munafik. Innahuzubillah min zalik. Jadi hendaklah kita pastikan setiap diri kita bukan sahaja zahir ni melaksanakan hukum hakam Allah, tetapi hati kita wajib mempercayai, mempersetujui segala perkara hukum hakam, undang-undang yang datang daripada Allah, walaupun kita tidak mahu melakukannya, walaupun kita tak nak buat. Tapi hati jangan sesekali menolak perkara itu. Walaupun dia tak nak solat, tapi jangan sampai hatinya menolak hukum solat. Walaupun dia tak nak menutup aurat, jangan sampai hatinya mempertikaikan hukum menutup aurat. Walaupun dia tidak berhenti, tak nak berhenti daripada minum arak, jangan sampai menghalalkan arak. Baik, itu maksud iman. Jadi penting tuan-tuan kefahaman ni. Penting sangat-sangat. Kerana kalau kita tak tahu benda ni, kita menganggapkan, ataupun seseorang itu menganggapkan dia adalah orang yang beriman kerana menunaikan sembahyang. Dia akan menyangka aku orang beriman, aku orang Islam sebab aku solat. Padahal dalam kitab-kitab akidah dah sebut dah, iman dan Islam itu 2 benda yang berbeza. Nampak tak? Jadi faham baik-baik insya-Allah. Kalau tak faham nanti rosak ibadat. Sebab tu Nabi kata ibadat ni kena ada ilmu. Nak beribadat kena ada ilmu. Tanpa ilmu kita beribadat mengikut hawa nafsu. Bila kita duduk dalam kejahilan, ibaratnya kita sedang berjalan di dalam kegelapan yang sangat gelap. Kita tak tahu mana kaki kita diletakkan, langkah ke mana tak tahu. Sebab tu bila kita ni dipilih oleh Allah duduk dalam majlis ilmu, syukur sangat-sangat. Ibaratnya dalam keadaan kita sedang berjalan di dalam gelap tadi, tu tiba-tiba datang suluhan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita nampak mana perjalanan, mana tempat yang berbahaya, mana tempat yang selamat. Ibaratnya begini tu, di sebelah sana tu ada satu tempat yang indah, yang selamat, yang penuh dengan nikmat. Contohnya kononnya di sebelah sana tu syurga. Tapi kita di sini, tapi perjalanan nak pergi ke syurga tadi terdapat pelbagai bahaya, pelbagai rintangan, pelbagai musuh, pelbagai jerangkap, pelbagai perangkap yang senantiasa nak mencari peluang, nak menerkam diri kita. Bagaimana keadaan kita nak berjalan ke tempat sana itu dalam keadaan gelap gelamat? Macam mana kita nak sampai ke tempat yang indah di sana itu dalam keadaan kita di dalam gelap? Sudah tentulah kita meraba-raba langkah,
langkah meraba-raba. Salah tempat pijak, jatuhlah dalam jurang tadi, binasalah diri kita. Itulah ibaratnya ibadat yang dikhabarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Perjalanan ibadat ni bukan suatu perjalanan yang mudah, tuan-tuan. Perjalanan yang penuh dengan bahaya. Sebab tu perlu ada ilmu yang menyuluh jalan tadi. Sebab tu zaman dulu waktu kita tak belajar, tak mengaji, tak duduk surau, tak duduk masjid, ibaratnya ya memang kita beribadat, kita sembahyang, kita puasa dan sebagainya. Walaupun kita tak nak belajar agama, tak nak datang ke surau, ke masjid, mendengar kuliah, kita beribadat, kita sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, tolong orang dan macam-macam. Ini yang digambarkan tadi, perjalanan dalam gelap tadi. Bila datang saja suluhan ilmu, bila Allah Ta'ala pilih kita duduk dalam majlis ilmu, baru nampak betapa terangnya suluhan jalan tadi. Di situlah kita nampak, ya Allah, selangkah dua lagi, kalau tak ada suluhan ni tadi, memang aku terjunlah dalam lubang ni. Muju ada suluhan. Itulah yang dikatakan ilmu tadi. Sebab itu barang siapa yang dipilih oleh Allah duduk dalam majlis ilmu, kena terima kasih sangat-sangat dengan Allah. Terima kasih sangat-sangat, syukur sangat-sangat kepada Allah. Itulah tanda-tanda Allah nak menyelamatkan kita dalam perjalanan ibadah. Kalau tak, banyak yang terpedaya, banyak yang terperangkap, banyak yang binasa dalam perjalanan ibadat tadi kerana tidak ada suluhan ilmu. Contohnya macam ni tadi, ramai yang menyangka bahawasanya diri dia adalah orang yang beriman kerana semata-mata sembahyang. Aku beriman sebab aku solat, padahal di dalam hatinya berbelah bagi dengan Allah, berbelah bagi dengan Rasul, berbelah bagi dengan Al-Quran. Tapi solat, tapi dirinya menyangkakan dia orang beriman. Kenapa? Tidak ada ilmu. Bila kita belajar malam ni, petunjuk daripada Allah, asbab majlis ilmu malam ni, kita dapat tahu, iman tu bermaksud kepercayaan hati seseorang dengan segala perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang yang mendirikan solat, sekadar mendirikan solat, puasa, zakat, haji, umrah, dipanggil Islam pada zahir. Adakah dia beriman? Tengok hati dia. Kalau hati dia terima semua benda yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia orang beriman. Kalau sekadar dia solat tapi hatinya tidak mempercayai semua benda, bahkan ada benda-benda yang diterima, ada benda-benda yang dia tolak, dia tidak beriman dengan Allah walaupun tidak meninggalkan sembahyang. Baik. Jadi iman itu membenarkan oleh hati akan Nabi SAW pada tiap-tiap sesuatu yang mendatang ia, yang membawa ia oleh Nabi SAW dengan dia, daripada barang yang maklum daripada agama dengan darurah. Maksudnya perkara-perkara urusan-urusan dalam agama yang diketahui dengan darurah. Apa maksud diketahui dengan darurah? Urusan-urusan dalam agama yang diketahui dengan mudah. Tak payah nak pergi duduk pondok, tak payah nak duduk tahfiz, tak payah nak masuk universiti, tak payah nak duduk sekolah agama. Kita tahu ini adalah urusan agama. Itu maksud urusan-urusan agama yang diketahui dengan darurah, dengan mudah. Sembahyang wajib, puasa wajib, agak haram, judi haram, itu semua orang boleh tahu. Dengan tak belajar pondok pun orang tahu sembahyang wajib, sembahyang Jumaat wajib dan sebagainya. Itu maksudnya urusan agama yang diketahui dengan darurah, dengan mudah tadi. Dan dikehendaki dengan membenar itu. Apa yang dimaksudkan membenar oleh hati akan barang yang dibawa oleh Nabi SAW di dalam urusan agama yang diketahui dengan darurah? Apa maksud membenar hati? Iaitu mana? Mengikut hati dan menerimanya hati akan barang yang tersebut itu, tiada semata-mata mengetahui benar Nabi SAW serta ketiadaan mengikut dan menerima hatinya. Bukan sekadar tahu Nabi itu ada bawa Al-Quran, bukan sekadar tahu Nabi Muhammad SAW itu diturunkan Al-Quran kepadanya, bukan sekadar itu, bukan sekadar itu. Bukan sekadar tahu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, mewahyukan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, bukan sekadar itu. Bahkan wajiblah hatinya menerima dan mempercayai apa yang ada terkandung di dalam Al-Quran itu. Hatinya membenarkan, hatinya mengiyakan
bukan sekadar tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diwahyukan Al-Quran, bukan sekadar itu. Yang kedua, selain daripada dia wajib tahu, wajib yakin Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW, yang kedua, hatinya wajib menerima dan membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, baru panggil beriman. Kalau tidak, kalau sekadar tahu dalam Quran tu ada hukum hakam Allah, ada macam-macam hukum hakam Allah yang lengkap dalam tu, dia tahu, tapi hatinya tidak membenarkan semua, maka tidak dipanggil orang yang beriman. Kerana mengetahui dan membenarkan oleh hati itu dua perkara yang berbeza. Kenapa orang Yahudi tidak dipanggil orang Islam? Kerana hati dia tidak menerima bahawasanya Nabi SAW itu adalah utusan Allah. Adakah mereka tidak tahu? Mereka tahu. Kerana di dalam kitab-kitab mereka yang terdahulu dah disebutkan tentang Ahmad, tentang Muhammad yang akan diutuskan oleh Allah nanti di akhir zaman menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Mereka tahu berita tentang Nabi kita Muhammad SAW ni bangkit di akhir zaman sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Mereka telah ketahui, mereka telah diberitahu oleh Allah di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Mereka tahu, tapi hatinya tidak membenarkan itu. Sebab tu mereka tidak tergolong dalam golongan orang yang beriman. Mereka tak beriman, mereka kafir. Kerana mereka hanya sekadar tahu, tapi hatinya tidak membenarkan. Maka kita ni umat akhir zaman ni, kalau sekadar tahu Al-Quran itu daripada Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tahu di dalam Al-Quran itu ada pelbagai hukum hakam Allah, tapi hatinya tidak membenarkan perkara yang ada di dalam Al-Quran itu, maka dia tidak beriman dengan Allah, dia kafir. Na'udzubillah min zalik. Maka tiada dihukumkan dengan iman. Nampak tak? Tak dipanggil orang ni orang beriman walaupun solatnya 5 waktu cukup, puasa Ramadannya cukup. Maka tiada dihukumkan dengan iman pada kebanyakan daripada segala kafir yang mengetahui mereka itu bahawa Sayyidina Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul yang sebenar, kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu. Nampak tak? Orang kafir ramai yang tahu, ramai yang tahu Muhammad tu Rasul, Muhammad tu Rasul, mulutnya, tapi hati tak percaya. Hati tak percaya, mulut je. Mulut dia tahu. Dia tahu Muhammad itu Nabi, Muhammad itu Rasul, menurut orang Islam kata dia. Tapi dia percaya tak? Dia tak percaya Muhammad tu Nabi. Hatinya tak percaya. Tapi kalau tanya dia, tahu tak Muhammad tu Nabi? Tahu. Tengok sekarang ni ramai orang bukan Islam, budak-budak sekolah dia ambil pelajaran, mata pelajaran agama Islam. Betul tak? Ambil mata pelajaran agama Islam, markahnya tinggi daripada orang Islam. Mana dalam soalan-soalan tu ada cerita tentang Muhammad, tentang Allah. Betul jawapannya. Jawapannya betul. Muhammad itu utusan Allah. Betul dia jawab. Tapi adakah dia beriman dengan apa yang dia jawab tadi? Dia tak beriman. Tak ketah je. Itu namanya. Jadi kita jangan jadi orang Islam yang macam tu. Jangan jadi orang Islam yang hanya pada zahirnya melaksanakan hukum hakam Allah, tapi hatinya mempertikaikan, berbolak-balik syak wasangka dengan Al-Quran. Jangan na'udzubillah min zalik. Jangan mati kafir, munafik, kekal dalam neraka selama-lama. Munafik ni kalau dia mati dalam keadaan tak bertaubat kepada Allah, maka kekallah dia dalam neraka Allah. Sebab apa? Kafir. Itu penting ilmu. Penting ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita syok sendiri ibadat. Syok sendiri ibadat. Dan Rasul yang sebenar, kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu dan ketiadaan menerimanya akan demikian itu. Dan segala rukun iman itu 6 perkara. Ramai yang hafal ni. Adakah kita semata-mata disuruh hafal? Tak suruh hafal, suruh faham. Faham apa yang kita hafal. Rukun iman 6 perkara. Pertama, beriman
Artinya percaya dengan Allah tu nombor satu, rukun iman. Nak menjadi orang beriman, nombor satu dia mesti percaya akan Allah. Percaya yang mana satu? Bila sebut kepercayaan, dia ada 4 jenis kepercayaan yang dipanggil percaya. Yang pertamanya yakin, yang keduanya zon, yang ketiganya syak, yang keempatnya waham. 4 ni namanya percaya. Percaya. Orang perempuan dia percaya tak laki dia. Orang perempuan percaya tak laki 100% ke ataupun macam mana? Silap-silap waham dengan kita. Banyak tak percaya, sikit aja percaya. Orang perempuan bukan kat sini, orang perempuan tempat lain. Dia dengan laki dia kata percaya tak laki? Dia kata percaya lah. Tapi kalau nak timbang dia punya persen dia, percaya tu yang macam mana tu? Dia kata 5% aja. 95 tu dah. Tu nama percaya juga, tapi dipanggil waham. Boleh faham waham. Waham. Maka dengan Allah tak boleh waham. Kalau kepercayaan yang disebut dalam rukun iman ni, percaya yang dinamakan waham tadi diletakkan pada Allah, pada Rasul, pada kitab, pada malaikat, pada hari kiamat, qada qadar, maka dia tidak beriman. Jadi kena faham percaya yang mana satu. Waham tidak. Makna banyak tak percaya daripada percaya. 90% tak percaya, 10% je dia percaya. Contoh 10% je dia percayakan Allah, percayakan Rasul, percayakan Quran, tapi banyak je tidak percaya. Itu namanya waham. Maka ditolak, tak dipanggil beriman. Kemudian zon 90% contohnya, 95% mengiyakan, ada 5% mempertikaikan. Itu nama zon. Percaya juga. Macam kita dengan kawan-kawan kita percaya kawan-kawan kita. Tapi ada sedikit sebanyak pertikaian, keraguan, kesangsian, betul? Kita percaya kawan kita, percaya orang lain, tapi bukan maksud 100% kita percaya. Ada sedikit keraguan, kesamaran, barangkali dia ni ada buat silap juga, barangkali dia ni, tapi tak ada masalah, itu tidak melibatkan akidah. Contoh kita percayakan mak bapak kita zon 99% ada sikit-sikit pertikaian, keraguan, sebab kita tahu dah mak ayah kita tu manusia yang tidak sempurna, tapi ada sedikit sebanyak pertikaian. Tak ada masalah, tak merosakkan akidah. Tapi kalau dengan Allah, zon dengan Allah, maka dia kafir. Kalau dengan Allah dia zon, dia kafir. 99.99% percayakan Allah, ada sedikit pertikaian, ada sedikit keraguan, ada sedikit secebis pertikaian terhadap Allah, maka dia tidak beriman. Kerana kepercayaannya kepada Allah tadi bukan dalam bentuk yakin, tetapi zon. Maka jangan zon dengan Allah. Ataupun syak 50-50, sama berat. Membenarkan Allah dengan menidakkan Allah, membenarkan Quran dengan menidakkan Quran itu sama timbang. Percaya juga orang panggil. Adakah dipanggil orang beriman? Tidak beriman. Maka yang dimaksudkan dengan kepercayaan dengan rukun-rukun iman ni satu sahaja, iaitu yakin, semata-mata yakin. Jadi jangan syak, jangan zon, jangan waham dengan Al-Quran, dengan Allah dan sebagainya yang termaktub dalam rukun-rukun iman tu. Bahkan wajib yakin sahaja, yakin saja. Itu pun perlu diperjelaskan. Takut nanti kita tak faham. Percaya Allah, apa tak percaya bila Allah? Kita tanya orang liberal, dia percaya Tuhan, tapi bukan yakin. Sebab tu banyak hukum hakam dia tolak. Bila tak sepakat dengan nafsu dia tolak. Tapi kalau percaya tak Allah, percaya. Itu di zon. Na'udzubillah. Jangan zon dengan Allah. Jangan zon dengan Allah. Wajib yakin. Yang pertama percaya dengan Allah. Lepas tu nak yakin dengan Allah ni macam mana? Nak yakin adanya Allah ni macam mana, tuan-tuan? Sekarang ni kalau orang tanya, tuan-tuan, malam ni
Budak Melaka tu ada datang tak sini? Tadi kau daripada mana? Kawan kita tanya balik kan, daripada masjid. Tadi malam ni budak Melaka tu datang tak? Dia kata datang. Ada ke dia? Ada. Mana? No, boleh tunjuk. Ada tak? Ada budak Melaka tu. Mana? Boleh tunjuk tu. Mana ada? Boleh tunjuk. Tapi kalau kita nak mempercayai, meyakini ada Allah, nak tunjuk macam mana? Nak tunjuk macam mana? Kita yakin ada Allah, mana bukti? Mana bukti yang kita percaya ada Allah? Kita nak mempercayai ada Allah dengan adanya saya di sini tak sama, tuan. Adanya tu imam kita, boleh tengok dengan mata, boleh tunjuk, boleh sentuh, boleh pegang. Tapi kalau nak percaya ada Allah macam mana? Adakah boleh tengok? Adakah boleh tunjuk? Adakah boleh sentuh? Adakah boleh pegang? Dah tu mana bukti? Di atas pegangan dan kepercayaan kita bahawa kita yakin adanya Allah Ta'ala tu. Mana dalil? Nampak tak ada? Jadi sebab tu tadi saya kata rukun iman ni bukan sekadar menghafal, kena faham dulu. Percaya kepada Allah, percaya macam mana? Yakin. Baik, nak yakin adanya Allah macam mana? Kalau yakin adanya tu imam, kita boleh tunjuk. Yakin adanya Allah, nak tunjuk macam mana? Nak tunjuk tak boleh, nak tengok tak boleh, sebab dia tak sama dengan segala sesuatu. Lepas tu mana bukti yang kita dipercaya adanya Tuhan? Sebab itu wajib belajar ilmu ni, wajib belajar ilmu akidah ni, wajib belajar ilmu tauhid ni, kerana dalam ilmu tauhid ni diajarkan dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan tentang adanya Allah. Dalam kitab ni, dalam kitab tauhid, mana-mana kitab semua ada dah, ulama dah siap buat dah. Ibaratnya daripada membajak sawah, tanam padi, tuai padi, nanakkan, masak lauk semua, nubuh dan pinggan semua siap dah. Ibaratnya kitab ni. Jadi dalam pinggan ni dah ada nasi, dah ada lauk macam-macam, cuma nak ambil masuk dalam mulut dia. Itu ibaratnya dalam kitab-kitab tauhid semua ada dah. Dalil-dalil semua ada, bukti-bukti semua ada. Kita cuba dituntut belajar. Sabar belajar ni. Sabar belajar. Kalau ustaz lama tak datang, sabar je. Setahun tak datang ada. Saya takut kena pukul lagi, dia datang, nak datang tidak. Padahal lama tak datang kan. Takut untuk imam pegang berotan ni, lama tak datang. Wujud. Nampak tak? Jadi kita tak nak menjadi orang yang beriman, mempercayai adanya Allah itu dengan meniru-niru orang lain. Jangan kita bawa tauhid kita zaman kanak-kanak tu sampai ke tua, jangan. Apa tauhid zaman kanak-kanak? Tauhid kita zaman kanak-kanak ni ikut mak cakap. Mak cakap Allah tu Tuhan, Allah tu ada. Kita pun jangan. Untuk peringkat budak-budak tak apalah. Tapi untuk dah balik tak boleh dah. Untuk yang dah balik, lebih-lebih lagi kita ni, lebih tak lebih balik dah. Jangan gunakan, maknanya jangan memada dengan tauhid taklid, makna tiru mak ayah nenek moyang dulu tu. Kata ulama, sebab golongan orang yang beriman dalam bentuk tiru-tiru ni ada pertikaian. Ada ulama mengatakan sah imannya, ada ulama kata tidak sah imannya. Yang ijma' muafakat ulama kata orang yang beriman dengan Allah berdasarkan dalil, ini tidak ada khilaf, sah iman mereka. Tapi kalau jenis tiru-tiru tadi, awak percaya tak adanya Allah, mestilah percaya. Mana buktinya? Entahlah. Dah tu percaya ada Tuhan, percaya tidak ada Tuhan yang lain. Mak cakap, ayah cakap, datuk cakap, ni tak mau. Ini yang dikatakan taklid tadi, tiru. Tiru ni bahaya, tuan-tuan. Tiru ni sebab ada dua jenis orang meniru. Biasa tak meniru kat sekolah dulu? Biasa. Betul tu, jujur. Tu nama mengaji. Jujur tak? Kita pun biasa meniru. Tapi meniru ni ada dua jenis tak? Ada kala kita tiru kita ni orang panggil taraddud. Kita tengok kawan kita buat jawapan A, kita buat jawapan A. Tapi tak puas hati lagi tu. Kita kata sebelum hantar kertas karang, kalau 1 minit terakhir dia raba balik jawapan tadi tu.
Dia raba, dia padam. Dia padam jawapan A tadi, ditukar B, aku pun akan padam, aku akan tukar B juga. Itu maksudnya. Tiru, dah dapat dah jawapan A, tapi taraddud, nanti tertunggu-tunggu. Seandainya orang yang kita tiru tadi ubah kepada jawapan yang lain, maka kita pun akan ubah. Kalau dia tak ubah, kita tak ubah. Ini taraddud. Orang yang jenis meniru macam ni, kata ulama, tidak sah akidah dia. Ya, sekarang dia percaya Allah Tuhan, Muhammad Rasul, tapi hatinya tertunggu-tunggu, ternanti-nanti. Seandainya orang yang aku tiru tadi, nenek moyang aku tadi, yang kata ada Allah, Muhammad Rasul itu, seandainya nanti dia tukar kepada pahaman dan akidah yang lain, maka aku pun akan tukar juga. Boleh faham tak tuan-tuan? Maka orang yang meniru dalam bentuk macam ni, tidak sah iman dia. Sebab apa tidak sah? Tidak jazam. Dia syarat akidah ni mesti jazam, putus. Jazam yang putus. Kalau dia nak jadi orang meniru, jadi orang yang meniru yang kedua. Ibaratnya kalau kita tiru kawan kita dalam peperiksaan tu, kita tengok kawan kita buat jawapan A, kita pun buat jawapan A. Tapi dalam hati kita, ini maknanya kok mana-mana pun aku akan teruslah ni jawapan A ni, aku takkan ubah. Walaupun kawan kita tadi dia padam jawapan lain, dia padam lepas tu ditulis jawapan lain, dah aku tetap dengan jawapan ni juga. Walaupun dia ubah, aku takkan ubah, aku tetap juga dengan jawapan A. Itu namanya jazam. Walaupun mak bapak dia berubah kepada pahaman dan pegangan yang lain, contohnya dulu dia percaya Allah Tuhan, Muhammad Rasul, sekarang ni dia tukar agama lain, dia tetap beriman kepada Allah dan Rasul, dia tak berubah, maka orang yang jenis meniru macam ni, kata ulama, sah iman dia. Sah iman. Azan ni bagi laluan azan. Betul. boleh insya-Allah.
Alhamdulillah. Baik. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rukun iman yang pertama iaitu percaya dengan makna yakin hatinya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan adanya Allah. Jadi untuk meyakini tadi, nak yakin adanya Allah ni mestilah ada bukti. Macam kita nak menuduh orang yang bersalah di dalam mahkamah, tuduhan kita tu takkan didengar oleh hakim kalau semata-mata menuduh tanpa bukti, sebab tak yakin orang tu bersalah. Walaupun betul, tapi kalau kita berdepan dengan tu hakim tadi tanpa membawa bukti, kita punya hujah takkan dipandang. Tapi kalau kita nak mengatakan orang tu bersalah dengan bukti, barulah insya-Allah peluang, ada peluang hujah-hujah kita nak didengar oleh tuan hakim. Buat ada bukti. Kalau sekadar kita menuduh, kita kata aku yakin, peringkat pertama, aku yakin yang buat benda ni, yang mencuri benda ni Polan bin Polan. Bila tu hakim tanya mana dalil, mana bukti yang kamu menuduh mengatakan Polan bin Polan ni yang mencuri, kita kata saya yakin memang dialah yang punya kerja. Saya yakin, kata dia, saya yakin. Tiba-tiba di pihak sebelah sana dengan peguam-peguam dia yang bijak-bijak tadi duk serang kita dengan hujah-hujah, dengan soalan, maka dah berubah dah. Saya rasa dia lah yang curi. Tu. Tadi mula-mula saya yakin dia curi. Nampak tak? Maka apabila diserang dengan hujah-hujah oleh orang bijak pandai tadi, maka kita daripada kata yakin, saya yakin dia yang ambil, saya yakin dia yang curi, tapi bila dah dihujani oleh hujah-hujah tadi, dah berubah jawapan kita. Daripada yakin dah jadi zon. Saya rasa dia yang ambil. Dah rasa pula dah. Tadi yakin. Nampak tak? Tadi yakin, tapi bila dah diserang dengan hujah-hujah, saya rasa dia yang ambil. Dah turun. Nampak tak? Begitulah juga keadaan pegangan kepercayaan, keimanan dalam hati seseorang terhadap Allah. Kalau tanpa dalil, kalau tanpa bukti, tidak mustahil yang asalnya yakin akan turun kepada martabat zon dengan Allah. Contohnya, apabila dia diuji dengan ujian yang berat-berat, diuji dengan pelbagai masalah, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesakitan, lalu dia berdoa, berusaha menyembuhkan penyakit, tak sembuh-sembuh, tak sihat-sihat, doanya tak diterima, tak nampak lagi apa yang diminta tadi, tak nampak lagi, tak zuhur. Kemudian masuk pula syaitan dan nafsu di dalam hati, membisik-bisikkan, meragu-ragukan, maka daripada yakin adanya Allah dah jadi zon, ada ke tidak Allah Ta'ala. Benda ni berlaku, tuan-tuan, benda ni berlaku. Benda ni berlaku. Pernah satu ketika ada kawan-kawan kita jugalah, kita banyak kawan-kawan. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya, Allah ni betul-betul ke ada? Na'udzubillah. Saya kata, kenapa duk tanya benda macam tu? Saya ni susah, Ustaz. Saya semayang, saya puasa, saya doa, tapi hidup saya tak berubah pun. Kalau betul dia ada, kenapa tak dikabulkan apa yang saya minta? Nampak tak ada, tuan? Nampak tak ada? Itu tanda-tanda hati dah meragui tentang adanya Allah. Itu kita tak nak jadi macam tu. Saya kata taubat balik lah. Taubat balik. Sebab tu saya kata ngaji. Kita nak percaya ada Allah ni bukan boleh main percaya ikut-ikut, bukan. Kita nak percaya adanya Allah ni mesti dengan ilmu,
mesti dengan dalil, mesti dengan bukti. Tapi kalau kita percaya adanya Allah dalam bentuk tiru-tiru, tu jadi dia. Itu contoh dia. Percaya adanya Allah sebab ikut mak ayah cakap. Kalau tak ada, kalau tidak diserang hati kita ni oleh bisikan-bisikan syaitan nafsu, tak ada masalah. Boleh jadi akan tetap percaya, yakin adanya Allah. Tapi seandainya didatangi, dihujani oleh bisikan-bisikan syaitan dan nafsu dalam keadaan kita ditimpa musibah macam tu, tidak mustahil daripada yakin dia akan jadi ragu. Bila daripada yakin jadi ragu, masih lagi tak beriman? Beriman lagi tak? Beriman lagi tak? Tak beriman dah. Murtad dah, syirik dah, kufur dah. Itu yang kita tak nak. Sebab tu ulama pesan ngaji sifat 20 ni wajib, bukan sunat. Tuan-tuan belajar ilmu ni, walaupun kelas saya sini sebulan sekali, jangan harapkan kuliah saya. Tolong pergi cari kuliah-kuliah lain ngaji tauhid sungguh-sungguh. Sebab ilmu tauhid ni ilmu fardu ain, ilmu yang bersangkut paut dengan keimanan, pegangan kepercayaan kita kepada Allah. Setiap apa pun amal ibadah yang kita buat, daripada sebesar-besar ibadat sampailah sehaluh-haluh ibadat, seremeh-remeh ibadat, kalau kita nak amalan kita yang remeh tadi itu diterima, dikira oleh Allah, nombor satu, dalam hati mesti ada keimanan. Kita nak sapu cicak dalam masjid pun nakkan pahala, kalau tak beriman takkan dapat, tuan-tuan. Apatah lagi sembahyang dan sebagainya. Sebab tu setiap apa saja amal soleh, dasar utama dia mesti beriman kepada Allah. Kalau tak dapat, buatlah kebajikan macam mana pun. Jadi nak percaya kepada Allah dalam rukun iman yang pertama ni, kena kenal Allah Ta'ala. Kena kenal Allah Ta'ala tu dengan makna mengetahui apakah sifat-sifat yang mesti ada pada Tuhan yang bernama Allah ni. Apa sifat dia? Allah tu nama dia. Dengan dengar nama, boleh tak timbul rasa takut, tuan-tuan? Dengan tahu nama, timbul tak rasa takut ke, rasa malu ke, rasa segan ke? Dengan tahu nama, tak tahu sifat dia, mustahil, tuan-tuan. Saya ada dekat Melaka kawan saya namanya Harun. Tuan-tuan segan tak dengan dia? Saya dah bagi tahu ni nama dia Harun. Tuan-tuan segan tak dengan dia? Tak segan? Sebab apa? Tahu nama dah. Tapi bila saya sebutkan, contohlah latar belakang dia, Harun ni, kawan saya ni, orangnya begini, ilmunya begini, hartanya begini. Agak-agak kalau dia datang masjid ni, nak ajak duduk sekali dengan tuan-tuan minum, nak tak? Silap segan nak duduk, tuan-tuan? Tak, segan nak duduk. Sebab apa dah jadi segan? Dah tahu Harun tadi bukan orang sebagai. Nampak tak? Itu ibaratnya saya nak buat. Jadi macam mana nak timbul rasa takut dengan Allah, gerun dengan Allah, malu dengan Allah, merasakan kehebatan Allah, rasa cinta kepada Allah, kalau sekadar mendengar namanya ataupun mengetahui namanya Allah. Jadi kena tahu sifat Allah tu apa sifat dia. Daripada kenal itulah nanti akan terbit dalam hati orang yang mengenal sifat-sifat Allah tadi, akan timbul rasa takut, rasa gerun, rasa malu, rasa kasih dan sebagainya. Sebab apa? Kenal dah Allah tu, bukan nama saja. Itu ibaratnya, tuan-tuan. Jadi nak mengenal Allah, nak percaya dengan makna yakin kepada Allah ni, kena kenal terlebih dahulu, kena kenal dulu. Mustahil kita nak meletakkan keyakinan pada sesuatu yang kita hanya dengar nama. Minggu depan tuan-tuan nak pergi umrah, tuan-tuan tak kenal lagi latar belakang saya macam mana, tuan-tuan dengar nama saya, tiba-tiba tuan-tuan panggil, boleh tak saya nak serahkanlah segala saya punya rumah, geran tanah, apa benda semua ni, nak serahlah, saya nak pergi umrah minggu depan. Nak meletakkan amanah kepada orang yang tuan-tuan tak tahu sifatnya macam mana, cuma tahu nama. Agak-agak macam mana tuan-tuan waktu di Makkah tu nak pergi nak buat tawaf sa'i tu, agak-agak macam mana hati tuan-tuan? Ingat ke tawaf ke ingat ke getah kat rumah? Sambil tawaf habis jahanam lah jika.
Sambil-sambil tahu habis jahanam lah, harta benda aku silat-silat aku balik nanti kan habis dah kena jual lah dengan si mamak ni. Sebab apa? Tak kenal pun, baru tahu nama, lepas tu nak meletakkan kepercayaan, itu tak bijak nanti. Kecuali bukan sekadar kita kenal nama, tahu dah sifatnya, tahulah perangainya, tahu dah akhlaknya, barulah meletakkan keyakinan, Mamat tolong saya nak pergi ni umrah ni minggu depan, saya minta tolong saya amanahkanlah, tolong jagalah segala-gala harta kekayaan, harta benda apa ni. InsyaAllah dia pergi ibadat sana tak terfikir dah tentang harta yang ditinggal. Sebab apa? Dia meninggalkan kepada orang yang dia yakin, orang yang dia percaya. Sebab kenal dah si Mamat tu orang ni macam mana. Tapi kalau baru selisih baru dekat jalan tu, kita nak serahkan boleh serahkan, tapi kita buat ibadat tak tenteram lah. Itu ibaratnya tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak meletakkan keyakinan kepada Allah macam tadi tu, macam tu budak tadi tu, nampak tak? Ada ke Tuhan ni? Saya semayang-semayang makin susah pula. Orang Cina tu, orang kafir tu tengok lagi banyak harta duit daripada saya. Betul ke Tuhan ada? Itu pertanyaan daripada saya tu. Terkejut saya. Kita astagfirullahaladzim, taubat balik ngaji kata ngaji. Panjang nak huraikan benda ni. Kata kalau setakat dalam media macam ni tak sesuai, tak sampai. Nak faham jawapan ni kau kena ngaji, kau kena mengaji. Bukan hari ni kau tanya, hari ni kau dapat jawapan tak. Kau kena mengaji, kena kenal Tuhan tu bagaimana. Mana dalil-dalilnya. Sebab tu dalam kitab tauhid ni dia akan ajar kita mana bukti adanya Allah, supaya kita tidak menjadi orang yang beriman kepada Allah dengan meniru-niru tanpa bukti tadi. Baik, sampai berapa mam? 9 10? 9? Boleh 9, sekejap 5 minit hujan tu tak balik lagi. Baik, 9 insyaAllah. Tu jadi nak beriman, nak percaya kepada Allah ni kena kenal terlebih dahulu. Jadi sebab tu wajiblah ngaji ilmu tauhid, wajib ngaji tauhid, wajib ngaji tauhid sifat 20 ni, akidah Asy'ariyah Maturidiyah, ngaji sifat 20. Tu percaya. Jadi kalau seandainya seorang itu tidak percaya ataupun tidak yakin dengan adanya Allah, maka dia tidak beriman walaupun zahirnya melaksanakan sembahyang, puasa dan sebagainya. Yang kedua, itu perlukan kepahaman rukun iman dan kita percayakan Allah dengan mana yakin. Nak yakin kena kenal. Nak kenal mesti kena ada bukti-bukti. Sebab nak menghukum adanya Allah ni tak sama macam kita nak menghukumkan tu imam ada dalam masjid, tak sama. Kita nak menghukumkan ada Allah tidak seperti kita nak menghukum ada tu imam dalam masjid. Boleh tengok, boleh pegang, boleh sentuh. Nak menghukum adanya Allah perlu dalil, perlukan bukti-bukti yang menunjuk. Contohnya bukti yang diambil daripada Al-Quran, ada ayat Quran yang menunjukkan, yang menerangkan bahawasanya ada Tuhan yang bernama Allah. Contohnya, jadi dalam Quran semua ada dah. Yang kedua, beriman dengan makna yakin. Beriman dengan mana? Yakin hatinya, sepenuh hatinya, membenarkan oleh hatinya dengan ada. Baik, tak habis lagi hurai itu. Bila dah yakin percaya kepada Allah, apa faedah dia? Apa faedah bila seorang tu dah percaya, dah yakin sungguh-sungguh adanya Allah dan dalam hatinya dah ada rasa takut dengan Allah, malu gerut dengan Allah, dia akan jadi hamba yang sentiasa taat dan patuh kepada Allah. Dia akan taat pada Allah, dia akan patuh pada Allah, dia akan malu pada Allah, dia akan pastikan apa yang disuruh oleh Allah zahir dan batin, dia akan usaha buat bersungguh-sungguh. Yang Allah suruh pada zahir batin, dia akan usaha buat sungguh-sungguh. Yang Allah tegah pada zahir dan batin, dia akan usaha jauhkan sungguh-sungguh. Itu faedah daripada meyakini adanya Allah, faedah daripada takut gerun malu dengan Allah. Dia akan jadi seorang mukmin yang taat kepada Allah. Itu faedah dia. Sebab apa? Kena yakin. Bila yakin dengan Allah, apa yang Allah suruh, ya betul benar kena buat. Apa yang Allah larang, ya betul kena tinggal. Dia tak ada pertikai, dia tak ada persoal. Sami'na wa ata'na. Apa yang dia dengar dia akan taat. Dia tak ada pertikai, dia tak ada komplain. Kalau Allah kata halal, halal lah. Kalau Allah Ta'ala kata haram, haram lah. Dia tak pertikai. Sebab apa jadi dia macam tu? Sebab keyakinan dia dengan Allah tadi. Sebaliknya orang yang zon dengan Allah, ni ada tempat-tempat dia iya kan, ada tempat-tempat dia akan pertikaikan Tuhan tadi. Kenapa Tuhan nak kena suruh macam ni?
Tak sepatutnya Tuhan suruh macam ni, tak sepatutnya Tuhan larang begini. Tu na'udzubillah. Yang kedua, beriman dengan malaikatnya ni Allah. Jadi malaikat ni makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan malaikat ni? Dia tak kuasa ke nak tadbir alam? Yang ciptakan sampai banyak jumlah malaikat, sampai tak terkira punya banyaknya malaikat ni. Adakah dia berhajat, berkehendak, bergantung kepada malaikat? Jawabnya tidak sekali-kali. Kerana Allah Ta'ala itu bersifat dengan istighna, terkaya Allah Ta'ala itu daripada berkehendak dan berhajat kepada segala sesuatu apa yang diciptakan. Allah Ta'ala itu maha suci daripada berhajat, berkehendak mengambil faedah daripada makhluk yang dijadikan, daripada mengambil manfaat daripada hukum hakam yang diperintahkan. Maha suci Allah. Dah tu apa hikmah Allah Ta'ala menjadikan malaikat ni? Allah Ta'ala nak menzohirkan, Allah nak menzohirkan kebesaran, kehebatan, kerajaan, pentadbiran Allah Ta'ala tu. Kalau kita manusia ni berasa hebat, berasa sombong, berasa takabur kerana di bawah kita ada orang-orang yang hebat-hebat, bangga, aku ni bukan sebarang orang. Cuba kau tengok orang bawahan aku, siapa-siapa yang duduk di bawah-bawah kabinet aku ni orang macam mana. Jadi menjadi satu kebanggaan di sisi manusia apabila di bawahnya ada orang yang hebat-hebat. Maka kena tengok pula siapa yang berada di bawah pentadbiran Allah Ta'ala daripada kalangan para malaikat yang maha suci, yang suci daripada kemaksiatan, yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat sama sekali, yang kejadiannya sangat besar, sangat hebat, sangat kuat, tapi mereka sangat taat dan takut kepada Allah nak menzahirkan. Sebab tu nanti tuan-tuan, bila kita dah dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyar, Allah Ta'ala akan memerintahkan sekalian para malaikatnya mengelilingi padang mahsyar. Di situlah kita tengok nanti betapa hebatnya pentadbiran kerajaan Allah. Bukan bermaksud Allah Ta'ala menjadikan malaikat itu kerana Allah nak mengambil faedah, nak minta tolong malaikat yang tugas tolong cabut nyawa, tugas tolong sampaikan rezeki, tugas tolong sampaikan hujan. Dan Allah Ta'ala maha kuasa menjadikan hujan, memberi rezeki, mencabut nyawa, memberi nyawa dan sebagainya tanpa perantaraan, tanpa sebab-sebab. Allah Ta'ala maha kuasa menjadikan sesuatu walaupun tidak ada sesiapa yang Allah Ta'ala lantik menjadi perantaraan dia. Jadi Allah Ta'ala menjadikan malaikat bukan kerana Allah Ta'ala itu lemah dan berhajat kepada pertolongan dan bantuan malaikat, tidak. Tetapi Allah nak menzahirkan betapa hebatnya pemerintahan Allah Ta'ala. Kan Allah Ta'ala tu Al-Mutakabbir, Tuhan yang bersifat dengan takabur. Jadi Allah Ta'ala sifat takabur duduk pada Allah ni satu sifat yang maha tinggi, sifat yang baik. Kerana kena pada tempatnya. Allah Ta'ala nak membesar-besarkan dirinya, nak membesar-besarkan zatnya, nak memuliakan, nak mengagungkan dirinya, memang kena pada tempatnya. Kerana dia lah yang menciptakan segala sesuatu, dia tidak berkehendak kepada sesuatu, bahkan segala sesuatu berkehendak, berhajat, bergantung kepada dia. Jadi memang kena pada tempat ni nak membesar-besarkan diri. Dia kata aku kuasa, aku hebat, memang kena pada tempat. Tapi kalau kita sebagai hamba yang menompang nikmat Allah, nak merasakan diri kita hebat dan sebagainya, tak kena pada tempat. Zalim namanya. Zahir dan batin kita ni semua milik Allah. Allah bagi pinjam, tiba-tiba nak merasakan diri kita hebat, kuat dan sebagainya. Tak kena pada tempat. Biarlah 9 darah. InsyaAllah jumpa lagi lah bulan depan, mudah-mudahan wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ilmu kita pada malam ini, mudah-mudahan sekalian yang hadir yang mengikuti dengan berkat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan sekalian yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Taala. Masuklah ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, adik-beradik kita, ipar dua kita, kawan-kawan kita, sekalian inilah muslimin muslimat, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang berkah oleh Allah, diberi kesihatan, keafiatan yang berkah untuk melakukan amal soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberi taufik kepada kita untuk beramal dengan segala ilmu yang dipinjamkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak cucu cicit keturunan yang soleh, solehah, berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita untuk mendapatnya syafaat Nabi Muhammad SAW
wa alihi wasallam. Dan di kesempatan ini juga kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kemenangan, kejayaan kepada umat Islam di Palestin, di Yaman khususnya, dan di sekalian pelosok dunia yang sedang dizolimi oleh orang-orang kafir harbi. Mudah-mudahan diberi bantuan dan pertolongan, kemenangan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Taala menghancurkan orang-orang kafir harbi yang melakukan kezaliman terhadap umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.